Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Waalaikumsalam, dan cikgu. selamat pagi semua. Okey, alhamdulillah pada hari ini kita berjaya hadir ke kelas. Okey, saya cikgu ucapkan tahniahlah kepada semua. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, okey, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana kita telah berjaya hadir ke kelas pada pagi ini. Okey, cikgu ucapkan tahniahlah, okey. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu harap semua okeylah. Ada yang letih ke mengantuk ke? Tak ada Tak ada, cikgu. Okey. Alhamdulillah. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey. Kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, kalau kita belajar pada kelas yang sebelum ini, kalau kita tengok ialah kita telah pun belajar tentang latar belakang masyarakat. Okey, di mana latar belakang masyarakat sebelum kedatangan Islam. Okey. Dalam bab tersebut seperti yang kita tahu adalah kita tahulah tentang mengajar tentang kita mempelajari tentang latar belakang masyarakat jahiliah lah terutamanya kan sebelum kedatangan Islam. Okey. Itu bagi bab sebelum ni lah. Seperti kita tahu masyarakat jahiliah ni bersikap yang jenis macam mana kan. Dari segi akhlak mereka, dari segi sosial dan juga dari segi ekonomi mereka, bagaimana mereka melantik ketua dan juga okey. Kalau dalam ekonomi juga bagaimana kegiatan ekonomi mereka. Itu dari segi latar belakang mereka lah. Okey, latar belakang tentang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, namun pada hari ini apa yang kita nak pelajari ialah tentang kemunculan dan tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey. Cikgu yakin mesti semua pernah dengar tentang tamadun Islam dan bukan semua pernah dengar. Cikgu yakin semua pun sudah baca apa yang cikgu beritahu pada kelas minggu lepas supaya kita baca tentang tajuk untuk kita pelajari hari ini, betul? Ya, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, yang pertamanya kalau kita tengok tentang kemunculan tamadun Islam ini, okey, mestilah kita tahu. Okey, kita kena tahulah bagaimana titik permulaan kemunculan tamadun Islam ini bermula. Okey, kalau kita nak tahu bagaimana ia bermula. Okey, bagaimana ia bermula apabila tamadun Islam ini telah bermula kemunculannya apabila kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, seperti kita tahu Nabi Muhammad ini merupakan pembawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Okey. Kalau kita tahu di mana Maulud Nabi ataupun Maulidur Rasul, itulah tarikh kelahiran baginda iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey, kalau tahun Masihinya ialah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Okey, itu antara secara awalnya lah. Okey, tentang kemunculan tamadun Islam. Okey, tentang permulaan detik-detik awal kemunculan tamadun Islam. Okey. Setakat ni okey? Semua okey dah bersedia? Ya, cikgu. Okey. Okey dah. Line tak okey kot. Tak apa. Okey. Cikgu harap semua okey lah line. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh, cikgu. Okey, kita teruskan dengan sesi kita pembelajaran kita lah. Okey, iaitu tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, seperti kita tahu kelahiran Nabi Muhammad merupakan permulaannya kemunculan tamadun Islam. Okey, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, seperti cikgu yakin, ramai yang dah tahu kan, pernah belajar ketika sekolah rendah dulu dalam pendidikan Islam, cikgu yakin, tentang biodata Nabi Muhammad SAW. Kita tahu,
Nama ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau ibunya bernama Aminah. Okey, seperti kita tahu secara umumnya ialah bapa Nabi Muhammad SAW ini telah meninggal dunia. Okey, telah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Dan apabila Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, okey, maka ibunya pula meninggal dunia. Apabila ibunya meninggal dunia, maka Nabi Muhammad SAW dipeliharalah oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Itu secara ringkas tentang biodata Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan selain itu juga tentang Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad SAW juga telah baginda Nabi telah menjalankan perniagaan. Okey, menjalankan perniagaan milik siapa? Okey, milik isterinya, iaitu Siti Khadijah. Masa tu belum kahwin lagi lah. Kan, masa tu Nabi Muhammad hanyalah pekerja. Kan, apabila Siti Khadijah ini melihat Nabi Muhammad ini bekerja dengan penuh, orang kata kalau kita punya bahasa, berdedikasi, amanah, jujur, menyebabkan Siti Khadijah ini tertarik dengan sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi. Maka itulah yang mereka berkahwin. Okey, berkahwin. Itu Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, pada ketika itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun, manakala Siti Khadijah ialah berumur 40 tahun. Okey. Itu detik permulaan mereka berkahwin lah. Okey. Seperti yang kita tahu juga, okey, seterusnya apabila setelah tentang dah berkahwin, okey, detik permulaan tamadun Islam. Apa yang kita kena tahu ialah detik permulaan tamadun Islam ini berkembang apabila Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu yang pertama, iaitu pada 17 Ramadan. Okey, pada 17 Ramadan. Okey. Seperti tahu peristiwa 17 Ramadan, iaitu penerimaan wahyu yang pertama, merupakan peristiwa nuzul Quran yang kita sambut sekarang ini. Yang kita sambut ketika setiap 17 Ramadan. Itu. Sebab itulah kalau kita kena tahu, okey, peristiwa nuzul Quran. Peristiwa nuzul Quran mesti diambil sempena dengan penerimaan wahyu yang pertama. Okey, penerimaan wahyu yang pertama. Okey. Surah apakah yang pertama? Surah Al-Alaq. Kan? Surah Al-Alaq. Kalau kita pernah baca surah, saya yakin semua pernah baca. Semua pernah baca. Okey, ayat dia pasti kau pernah dengar. Kan pernah dengar dan pernah baca, iaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim. Itu ayat 1 permulaannya. Ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Itu dari segi surah Al-Alaq. Itu dari wahyu yang pertama. Okey. Maksud daripada surah itu juga Iqra', yang bermaksud daripada bacalah. Okey, bacalah. Itulah. Okey, wahyu yang pertama. Okey. Setakat ni faham? Boleh? Faham cikgu? Okey. Surah apa tadi cikgu sebut tadi? Surah Al-Alaq. Betul. Alhamdulillah. Okey, itu surah Al-Alaq itu merupakan wahyu yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Okey. Daripada peristiwa penerimaan wahyu tersebut juga ialah Nabi Muhammad SAW ini mengambil inspirasi daripada surah tersebut. Baginda suka membaca dan menulis. Okey. Membaca dan menulis. Surah itu juga telah memberikan semangat kepada Nabi Muhammad SAW untuk lebih bersemangat dan membaca dan menulis. Bagi baginda Nabi, menulis ini dan baca merupakan satu asas perkembangan terhadap tamadun Islam. Okey, satu perkembangan asas terhadap tamadun Islam. Okey, namun tidak kelamaan kemudian apabila setelah menerima wahyu pertama, selepas tidak lama kemudian, okey, Nabi Muhammad pula menerima wahyu yang kedua. Okey, wahyu yang kedua ialah apa? Ialah surah Al-Mudaththir.
Okey, surah Al-Mudaththir. Kalau kita tengok ayat di tengah ayat Quran di tengah-tengah surah, tak silap saya. Okey, surah Al-Mudaththir yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Ya. Sadaqallahul azim. Okey. Ya ayyuhal mudaththir. Itu ayat yang pertama. Surah ayat Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir itu ayat pertama. Maknanya ayat 1 sehingga 7. Surah Al-Mudaththir. Okey. Itu dia wahyu yang kedua. Okey. Kalau kita tengok penerimaan wahyu yang kedua ini merupakan satu lagi peristiwa yang besar. Peristiwa apa? Okey, peristiwa wahyu yang kedua ini merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah. Okey, sebagai pesuruh Allah dan bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Okey, kepada seluruh manusia. Jadi itulah okey penerimaan wahyu yang kedua lah kan. Okey, itu dari segi aspek penerimaan wahyu yang kedua oleh Nabi Muhammad lah. Okey. Wahyu kedua ini telah mengisytiharkan Nabi ini seorang pesuruh Allah dan juga memiliki tanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Okey, itu bagi penerimaan wahyu lah. Okey, selepas baginda penerimaan wahyu, maka Nabi Muhammad SAW memulakan tanggungjawab baginda iaitu dengan menyebarkan dakwah. Okey, dengan menyebarkan dakwah. Okey. Dakwah ni ada berapa peringkat? Cuba sebut. Siapa tahu? Berapa peringkat dakwah? Berapa peringkat? Ada dua. Yang pertama apa dan yang kedua apa? Yang pertama secara rahsia, yang kedua secara terang-terangan, cikgu. Ya, alhamdulillah, betul. Okey, secara rahsia dan juga secara terang-terangan. Okey, seperti yang kita tahulah, agama Islam ini masih baru pada ketika itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menggunakan kebijaksanaan baginda apabila yang pertama baginda tidak terburu-buru untuk menyebarkan agama Islam. Okey, menyebarkan agama Islam secara terburu-buru. Apabila yang pertama baginda buat ialah langkah pertama untuk mengembangkan agama Islam ialah yang pertama ialah baginda membuat keputusan untuk dakwah secara rahsia. Mengapa? Okey, secara rahsia ini baginda berdakwah secara rahsia ini yang pertama berdakwah kepada yang terdekat sahaja. Okey, yang terdekat sebagai contohnya ialah Siti Khadijah. Okey, Siti Khadijah, okey, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Haras serta Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini orang yang terawal memeluk agama Islam apabila Nabi menjalankan dakwah secara senyap ataupun rahsia. Okey. Di mana dakwah itu dijalankan? Di mana dakwah secara tersembunyi ataupun rahsia itu dijalankan? Okey, kita kena tahu dakwah secara tersembunyi itu dijalankan di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Kamu jangan keliru, okey. Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu nama dia lah. Itu antara sahabat Nabi juga. Okey, itulah baginda telah berdakwah secara senyap di rumah sahabat baginda lah, iaitu Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, kalau kita tahu berapa lama tempoh dakwah secara senyap, 3 tahun lah. Okey, 3 tahun. Okey. Apabila selepas selesai peringkat dakwah secara sembunyi, maka terang-terangan pula telah digunakan oleh baginda. Okey, dakwah secara terang-terangan ini mulalah diperluaskan kepada kaum keluarganya. Okey, kaum keluarga Nabi Muhammad lah, kaum keluarga dan juga terdekat. Okey, di mana? Di Bukit Safa. Okey, di Bukit Safa. Okey, di Bukit Safa. Okey. Tidak dinafikan bahawa terdapat seorang individu yang telah menentang Nabi Muhammad SAW. Siapa? Iaitu bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab lah. Abu Lahab. Okey. Kalau kita nak tahu peristiwa Abu Lahab ini, kalau kita tengok dalam surah Al-Masad lah terutamanya. Okey, dalam surah Al-Masad. Itu yang berbunyi ayat yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sadaqallahul azim. Itu adalah surah Al-Masad. Okey, tentang kisah tentang Abu Lahab lah. Kan? Itu antara nama Abu Lahab lah. Okey. Abu Lahab ini telah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak saudara baginda. Anak saudara Abu Lahab sendiri. Itulah okey. Bapa saudara baginda telah menentang baginda sendiri, Nabi Muhammad, kan? Namun baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak putus asa, okey? Tidak putus asa untuk menyebarkan dakwah. Okey, selain itu juga cabaran juga ialah kaum Arab Quraisy lah, okey, enggan menerima agama Islam pada awalnya. Arab Quraisy. Okey, selepas itu barulah mereka menerima agama Islam. Kan? Okey. Selain itu juga kalau kita tengok Nabi Muhammad ini mempunyai sifat-sifat yang terpujilah, okey, sifat-sifat yang terpuji. Cikgu yakin, okey, ramai yang pernah dengar, kan? Kita pun dah tahu apa sifat-sifat yang terpuji yang 4 itu. Okey, yang pertama ialah sifat terpuji yang 4, yang pertama ialah apa? Sidiq. Sidiq yang bermaksud benar, kan? Sidiq. Yang kedua ialah tabligh. Tabligh ini merujuk kepada menyampaikan. Okey, menyampaikan. Yang ketiga ialah apa? Fatanah. Fatanah ini bijaksana. Dan yang keempat ialah apa? Sidiq, amanah, kan? Yang keempat apa? Sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Itu 4 lah. Saya nak tengok tapi senyap. Okey, cikgu faham. Lain korang mungkin slow, kan? Okey, tak apa. Okey, jadi cikgu ulang, Nabi Muhammad ini mempunyai sifat yang terpuji. Ada 4, iaitu yang pertama ialah sidiq, yang kedua ialah amanah, yang ketiga ialah fatanah. Betul? Ya, cikgu ulang balik. Okey, yang pertama ialah sidiq, yang kedua ialah apa? Yang kedua ialah amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat ialah fatanah. Ingat 4 tu, okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Selepas kita tengok dah tahu sifat terpuji Nabi ini, seperti kita tahu dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini telah berkembang di seluruh Arab, di seluruh tanah Arab. Okey. Antaranya ialah Islam ini tersebar dari ke Rom, Parsi ataupun Iran, Mesir dan juga Habsyah. Okey. Itu antara negara-negara yang terlibat. Okey, baginda Nabi ini telah menjalankan dakwah sehinggalah baginda wafat. Okey, sehinggalah baginda wafat. Okey, kita kena tahu, okey, apabila baginda wafat, penyebaran dakwah masih lagi tidak terhenti. Penyebaran dakwah tidak terhenti. Malah ada penyambungannya, ada sambungan lagi. Sambungannya apa? Okey, setakat ni jelas ke sebelum kita masuk ke yang seterusnya? Jelas cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, jelas Okey. Itu yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Apakah yang menyebabkan bukan apakah, okey. Ada tak sebab? Okey, sebab kena kata sebab, tetapi adakah dakwah Nabi Muhammad terhenti selepas baginda wafat? Tidak. Ada penyambungannya. Apa dia? Okey, iaitu penyebaran Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okey, Khulafa Ar-Rashidin iaitu merupakan sahabat Nabi lah. Okey, setara sahabat Nabi. Okey, Khulafa Ar-Rashidin. Okey, yang Khulafa Ar-Rashidin yang ada 4. Okey, ada 4 pemerintah zaman kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ialah Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, dan yang keempat ialah Ali bin Abi Talib. Itu yang keempatnya lah. Okey, itu yang 4. Okey, Khulafa Ar-Rashidin, mereka ini bertanggungjawab untuk menyebarkan dakwah Islam. Okey, mereka menyebarkan dakwah Islam. Okey, kalau kita tengok zaman
ketika zaman Khulafaur Rasyidin ini, agama Islam ni telah sampai ke utara semenanjung tanah Arab juga. Okey, telah sampai ke tanah Arab, iaitu antaranya ialah seperti di Iraq, Syam. Okey, Syam ataupun nama sekarang ialah Syria, dan yang seterusnya ialah Mesir. Okey, Mesir. Okey. Kalau kita tengok yang pertama ialah, kalau kita daripada satu persatu ialah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ini beliau, baginda Abu Bakar As-Siddiq ini telah mengetahui peperangan Ar-Riddah lah. Okey, peperangan Ar-Riddah yang ni yang dikatakan peperangan yang memerangi golongan yang tertentu. Okey, kamu ingat golongan yang tertentu ada dua. Okey, iaitu apa? Golongan yang murtad keluar Islam, ataupun golongan yang kedua iaitu golongan yang enggan membayar zakat. Okey, golongan yang enggan membayar zakat. Itu dari segi itulah, okey, apa yang ditentang oleh baginda Abu Bakar Siddiq, dua golongan itu tadi, golongan murtad dan dengan golongan orang yang enggan membayar zakat. Okey, itu Abu Bakar Siddiq telah tentang habis-habisan terhadap tiga golongan tersebut. Okey, setakat ni jelas? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, dalam peperangan itu juga, okey, apabila peperangan itu menang, okey, peperangan yang diketahui oleh Abu Bakar Siddiq itu menang, maka ramai yang akan memeluk Islam. Kerana apa? Mereka yakin. Mereka yakin dengan Islam. Mereka ramai memeluk Islam. Okey. Itu yang inilah. Okey, kalau kamu tengok, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 167. Okey, 167. Okey, kalau kamu tengok peta tadi seperti yang cikgu sebut, antaranya ialah Syam, kan? Syam, Syria tadi yang nampak. Syam itu ialah Syria lah. Okey. Syam itu Syria, nampak? Syria, Iraq, okey, di mana Iran, nampak? Arab Saudi, nampak? Dia keliling sebelah-sebelah je. Okey, Jordan, sebelah-sebelah je. Okey. Tu. Okey, kita tengok pula tokoh yang kedua. Okey, tokoh yang kedua ialah Umar bin Al-Khattab. Okey. Umar ini seperti kita tahu merupakan seorang yang tegas. Okey, merupakan seorang yang tegas. Okey, semasa pemerintahan Umar bin Al-Khattab ini, Umar ini telah berjaya membuka beberapa wilayah baru di semenanjung tanah Arab. Apa dia? Yang pertama ialah Iraq. Iraq. Yang kedua ialah Syam, itulah Syria, dan yang ketiga ialah Mesir. Itulah wilayah baru secara rasmi. Itulah Umar bin Al-Khattab. Okey. Dan yang ketiga ialah yang kita tengok, yang ketiga ialah kita tengok iaitu Uthman bin Affan. Okey, Uthman bin Affan. Okey, Uthman bin Affan ini mentadbir di wilayah Islam yang merangkumi kerajaan yang luas jugalah. Okay, kerajaan yang luas, iaitu yang pertama ialah seperti di Parsi, iaitu di Iran lah. Okay, Parsi. Dan yang kedua ialah di Byzantium. Okay, di Byzantium. Okay, di sini tengok setiap pemerintahan yang ada, Islam ini semakin tersebar luas. Okay. Dan seterusnya pula kita tengok apabila kita tengok pemerintahan zaman yang terakhir ialah Ali bin Abi Talib. Okey. Kita kena tahu pemerintahan Ali bin Abi Talib ini masa ini adalah Islam telah pun berkembang dengan luas. Okey, Islam telah pun berkembang dengan luas hampir kesemuanya di keliling tanah Arab, di berdekatan tanah Arab. Okey, Islam telah berkembang luas. Okey, Islam telah berkembang luas. Okey, telah kukuh di kebanyakan wilayah. Okey, itu dari segi pemerintahan zaman Khulafaur Ar-Rasyidin. Okey, setakat ni boleh ke? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, itu apa yang kita tengok tentang zaman Khulafaur Ar-Rasyidin lah. Okey. Semua okey cikgu harap semua okey. Okey, baik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tentang apa? Okey, tentang kali ini ialah tentang
penyebaran Islam, pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Okey, kita tahu Islam ini terus berkembang. Okey, terus berkembang. Okey, memang terus berkembang. Okey. Ada yang tanya saya tak buka kamera. Saya buka. Kenapa tak nampak ke? Tak nampak muka cikgu. Boleh dengar ke? Boleh cikgu, boleh. Suara nampak dengar. Suara nampak. Suara dengar. Gambar? Suara dengar, muka tak nampak. Baik. Sebab dekat ni cikgu punya handset ni cikgu buka kamera. Oh ya ke, sebab ada dua kan cikgu dalam tu kan. Betul. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Selingan ya. Okey, tak apa murid. Okey. Tak apa, kita teruskan lagi. Okey, teruskan lagi tentang kerajaan Islam. Okey, yang pertama ialah ada 3. Okey, ada 3. Apa tadi sebut? Ada 3. Cikgu Eka yang dah baca tu ada 3. Apa kerajaan Islam ada 3 tu? Bani Umayyah tu cikgu. Betul. Bani Umayyah Bani pertama, yang kedua Bani Abbasiyah, Turki Utsmaniyah. Okey, alhamdulillah. Okey, mari. Okey, kita tengok yang 3 tadi. Okey. Kita tahu okey, kita tengok yang pertama ialah tentang kerajaan Bani Umayyah. Okey. Kalau kita tengok kerajaan Bani Umayyah ini, mereka Islam ini membuktikan bahawa kerajaan Bani Umayyah ni ada, buktinya perkembangan Islam semakin luas, terutamanya dalam bidang pentadbiran. Okey, yang berpusat di Damsyik, Syria. Okey, di Damsyik, Syria. Dan selain itu juga kerajaan Bani Umayyah juga telah berpusat di Cordoba. Cordoba di mana? Di Spanyol. Okey, itu di Cordoba. Okey, di Damsyik. Okey, diteruskan oleh kerajaan Umayyah berpusat di Damsyik yang pertama, dan yang kedua ialah di Cordoba. Okey. Okey, dalam kerajaan Bani Umayyah ini juga Islam ini juga telah berjaya disebarkan di India lah. Okey, Islam berjaya memasuki India. Di India, Asia Tengah seperti di Bukhara. Okey. Kan itu antaranya yang turut berkembang lah. Okey. Dan selain daripada India, Islam juga turut berkembang di negara China, di Afrika Utara serta Eropah. Okey, sebab itulah kita tengok dalam kerajaan Bani Umayyah ini, mereka telah kebanyakannya banyak berpusat di Spanyol juga, iaitu atau nama-lamanya ialah di Andalusia. Okey, antara agama Islam yang mula tersebar di Eropah ialah di Andalusia lah. Okey, Andalusia ni nama lama bagi negara Spanyol. Okey, itu bagi kerajaan Bani Umayyah bagaimana Islam ini terus berkembang maju. Okey, dan sebab itulah kalau kita tahu dulu Islam ini merupakan agama yang terbesar dan memerintah dunia iaitu 2/3. Okey, 2/3. Okey, dan seterusnya adalah kerajaan seterusnya selepas kerajaan Bani Umayyah, kita tengok ialah kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, kerajaan Bani Abbasiyah ini telah berpusat di Baghdad. Okey, di Baghdad, dan telah memerintah selama 5 abad. Okey, 5 abad. Okey, 5 abad lamanya 500 tahun. Betul? Okey, 500 tahun. Kan kalau satu dekad 10 tahun. Kan kalau satu abad kalau satu abad 100 tahun, betul? Betul cikgu. Maknanya 500 tahun kerajaan Bani Abbasiyah ini memerintah. Okey, 500 tahun. Okey, kerajaan Bani Abbasiyah ini mereka ini meneruskan kegemilangan yang ada seperti meneruskan kegemilangan Islam. Okey, dan telah berkembang di seluruh Eropah. Itu dalam kerajaan Abbasiyah. Okey, antara tempat yang terlibat ialah seperti di mana? Di Transoxania hinggalah ke barat India. Itu antara tempat yang turut berkembang dalam kerajaan Abbasiyah. Okey, dalam kerajaan Abbasiyah. Okey,
Dan seterusnya ialah kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey. Kalau dalam kerajaan Turki Uthmaniyah ini, kerajaan Turki Uthmaniyah ini telah berpusat di Anatolia lah, di Anatolia. Okey, nama pun Turki Uthmaniyah sudah pastilah berpusat di Turki. Okey, di Turki, di Anatolia. Okey, kalau kita tengok perkembangan Islam ini telah meluas sehingga ke rantau Balkan. Okey, Balkan, Eropah Timur yang terletak berhampiran dengan sempadan Rusia serta Laut Hitam. Okey, serta Laut Hitam. Sebab kesan inilah merupakan kerajaan Uthmaniyah ini, pemerintah kerajaan Uthmaniyah inilah telah menyebabkan Islam itu berjaya menguasai Asia Barat. Okey, berjaya menguasai Asia Barat dengan cemerlang. Okey, kalau kita tengok kesan Turki Uthmaniyah ini juga telah menyebabkan agama Islam telah berkembang di seluruh dunia hingga ke termasuklah di rantau alam Melayu. Alam Melayu tempat kita lah juga, okay? Seperti di Nusantara. Kan Nusantara itu Indonesia dan juga Asia. Itu di Nusantara lah. Okay, kalau kamu tengok dalam peta ini nampak, kita akan tahulah. Okay, dalam kalau kamu boleh tengok peta dalam buku surat, buku teks, buku surat 1-8. Okay, apa yang peta yang pertama adalah peta yang menunjukkan tentang kerajaan, okay, di mana lokasi zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan serta Ali bin Abi Talib. Kan? Di samping itu juga kalau kita tengok zaman kegemilangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Turki Uthmaniyah. Itulah kita tengok, seperti kita tahu kan, nampak kerajaan Islam dulu memang berkembang luas. Apabila keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, maka Islam telah mula sikit demi sedikit dikuasai oleh bukan Islam. Okey, dikuasai oleh bukan Islam. Itu kita kena tahu. Okey, kita kena tahu. Bukan murid saja kena tahu, cikgu pun kena tahu bagaimana sejak bila Islam itu mula jatuh. Okey, Islam itu mula jatuh. Kita tahu kan selepas Turki Uthmaniyah. Kita tengok. Okey, seperti kita tahu Islam ini telah luas. Okey. Setakat ni jelas sehingga kerajaan Islam. Jelas cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Dan yang terakhir kita masuk, okey, dan yang terakhir kita masuk tentang faktor-faktor penyebaran agama Islam lah. Okey, faktor-faktor penyebaran agama Islam. Okey, seperti yang kita tahu, okey, faktor-faktor penyebaran agama Islam ini banyak faktor. Okey, banyak faktor. Antaranya ialah kesyumulan Islam itu sendiri. Okey, kesyumulan ni apa? Kita tahu Islam ini telah seimbang dari segi dua aspek. Telah seimbangkan. Okey, itu antara rohani dan jasmani. Okey, Islam juga sebab apa kesyumulan Islam? Islam ini tidak menolak agama yang ada. Itu kesyumulan Islam. Okey. Selain itu dari segi sifat keterbukaan. Okey, sifat keterbukaan, okey. Okey, sifat keterbukaan dan toleransi yang ada dalam Islam ini telah menyebabkan agama Islam ini tersebar luas dan diterima oleh ramai orang. Okey, itu dari segi prinsip keterbukaan mereka. Maksudnya mereka ni terbuka, okey, terbuka. Bukannya orang kata jumud kan, mereka terbuka menerima apa sahaja pandangan. Itu antara contohnya lah kan. Dan selain itu juga hubungan dakwah, okey, dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sehinggalah kerajaan-kerajaan Islam berkesan. Okey, berkesan. Okey, itu dari segi bersifat dakwah lah. Okey, dakwah yang disampaikan strategi yang dengan menggunakan strategi yang tepat. Okey, itu dari segi sifat dakwah. Okey, di samping itu juga hubungan diplomatik. Okey, kalau kita kena tahu hubungan diplomatik ini, kalau dalam kerajaan Islam mereka menjalinkan hubungan
menjalankan hubungan kerjasama dengan negara-negara Islam yang lain. Tidak kiralah sama ada di Eropah, di Asia Tenggara dan juga di Asia. Itulah antaranya hubungan dari segi hubungan diplomatik yang ada. Okey. Seterusnya ialah perdagangan lah. Hubungan perdagangan. Dalam perdagangan ini juga merupakan faktor-faktor aktiviti perdagangan ini turut menyumbang kepada penyebaran agama Islam. Sebagai contohnya ialah di Tanah Melayu. Kalau kita tengok di Tanah Melayu ketika dulu agama Islam ini tersebar melalui pedagang luar. Begitu juga di negara-negara yang terdekat kita di Indonesia sebagai contohnya. Islam berkembang di Indonesia ialah disebabkan oleh pendakwah. Disebabkan oleh pendakwah yang ada. Itu dari segi sifat diplomatik lah. Kalau perdagangan. Faktor-faktor dan yang terakhir ialah faktor-faktor penyebaran agama Islam juga kerana apa? Kerana pembukaan wilayah-wilayah baru. Pembukaan wilayah baru kita dapat tengok pada ketika di zaman Khulafaur Rasyidin serta kerajaan-kerajaan Islam juga pembukaan wilayah baru semakin luas di kebanyakan dunia, di kebanyakan negara. Di kebanyakan negara di seluruh dunia. Itu bagi dari segi tentang apa itu kemunculan tamadun Islam lah. Alhamdulillah. Setakat ni faham? Alhamdulillah faham cikgu. Baik. Ada soalan yang nak tanya kepada cikgu? Ada soalan ke yang terlintas daripada fikiran kamu nak tanya apa yang berkaitan dengan tajuk ke? Ada? Tak ada cikgu. Tak ada. Alhamdulillah. Setakat ni semua faham? Boleh cikgu, faham cikgu. Baik. Kalau semua dah faham, tak apa, cikgu buatkan kesimpulan sekarang lah. Kesimpulannya. Baik. Secara kesimpulannya, apa yang kita belajar tentang hari ini ialah tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Dalam bab ini kita kena tahu bilanya detik perkembangan tamadun Islam ini bermula. Di manakah tamadun Islam ini telah bermula. Dalam bab ini juga 8.2 tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam ini juga kita dapat tahu tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga biodata Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu juga kalau kita tengok kita juga tahu bagaimana pendekatan dakwah yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu yang dua. Yang pertama ialah dakwah secara rahsia dan yang kedua ialah secara terang-terangan. Dan selain itu juga kalau kita kena tahu penyebaran Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada empat pemerintah, iaitu apa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, yang ketiga ialah Uthman bin Affan, yang keempat ialah Ali bin Abi Talib. Itu dalam kerajaan Khulafaur Rasyidin lah. Dan seterusnya apabila selepas tamatnya kerajaan pemerintah Khulafaur Rasyidin, maka penyebaran Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam yang tiga, iaitu kita kena tahu yang pertama ialah kerajaan Bani Umayyah, dan yang kedua Abbasiyah, dan yang ketiga ialah Umayyah. Itu dari segi kerajaan Islam. Dan yang terakhir, perkembangan tamadun Islam ini banyak faktornya lah. Banyak kita kena tahu faktor-faktor penyebaran Islam. Faktor-faktor penyebaran kepada agama Islam lah. Yang pertama ialah antaranya kita kena ingat ialah kesyumulan Islam, prinsip keterbukaan, dakwah, hubungan diplomatik, perdagangan serta dan juga pembukaan wilayah yang baru. Alhamdulillah kita pun telah habiskan kelas sekarang. Alhamdulillah sekarang ni setakat ni okey ke semua? Cikgu, cikgu ada kerja rumah tak? Alhamdulillah kerja rumah ada. Yang pertama ialah sebelum tu cikgu nak kita baca tentang bab 8.3, iaitu tentang ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin.
Okey, itu baik, insyaAllah kita akan jumpa kelas pada minggu depan. Okey, alhamdulillah sebagai kerja sekolah, cikgu akan bagi melalui grup WhatsApp kelas seperti yang kita tetapkan. Okey, dalam grup WhatsApp itu cikgu akan masukkanlah beberapa soalan latihan pengukuhan tentang bab kita pada hari ini. Okey. Okey, setakat itu saja. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi cikgu harap semua jaga diri dulu. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.